kita ingat balik tuan-tuan, hadis yang terakhir yang kita baca hari itu ialah hadis berkaitan dengan solat Jumaat, solat berjemaah. Dah selesai. Jadi pada malam ini kita masuk lagi hadis yang ke-12 muka surat 45. Itu masih lagi dalam bab yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a aw kama qala. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam EJKJK Masjid, yang dimuliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, seterusnya muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di antara nikmat yang paling mahal kepada manusia tuan-tuan ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan alhamdulillah kita juga masih lagi diberi kesempatan, ruang dan peluang yang ada ini untuk kita terus menerus melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya yang bersyukur dan bertakwa. Jadi alhamdulillah kita tidak lama lagi untuk bertemu dengan bulan ataupun tetamu yang penuh dengan kebaikan ataupun penuh dengan keberkatan. Sebab itulah kita pernah mendengar ada ulama-ulama terdahulu, para salafus salih terdahulu, mereka berdoa selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan untuk bertemu dengan Ramadan. Seperti mana disebut oleh Ibnu Mubarak. Dia kata tuan-tuan, para salafus salih, sahabat dulu, mereka berdoa selama 6 bulan agar Allah pertemukan mereka dengan Ramadan. Kerana tuan-tuan, ada orang yang sebulan lagi sebelum Ramadan dia meninggal dunia. Ada orang seminggu sebelum Ramadan dia telah meninggalkan kita. Dan ada orang sempat 1 hari saja Ramadan dia pun meninggal tuan-tuan. Dan hari ini tuan-tuan kita sentiasa mendengar tentang kematian. Jadi nak cerita bahawa kita berharap dan berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Kenapa tuan-tuan? Kerana bulan ini langsung tidak ada tandingannya dengan bulan-bulan lain. Dan tuan-tuan, ada satu hadis yang diriwayatkan daripada, iaitu yang datangnya daripada seorang sahabat yang bernama Ubadah. Ubadah bin Samit, dia kata, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna haula'il kalimat iza ja'a Ramadan ayyakula hadana. Dia kata dulu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kami haula'il kalimat, itu doa. Ada beberapa perkataan atau doa apabila datangnya Ramadan ayyakula ahaduna, iaitu dengan doa tersebut yang berbunyi Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Apa maksudnya? Maknanya tuan-tuan, ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat menuju ke Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepada aku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Tuan-tuan, nak cerita bahawa hadis ini pendek, doa ini pendek, tetapi mempunyai makna yang sangat mendalam kepada orang beriman. Pertama tuan-tuan, iaitu lafaznya Allahumma sallimni min Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat sejahtera, iaitu bertemu dengan Ramadan. Maknanya, ya Allah, sempatkanlah aku, ya Allah, bertemu Ramadan. Wasallim Ramadan li, dan sampaikanlah Ramadan juga kepada aku. Seterusnya apa dia tuan-tuan? Selepas kita bertemu dengan Ramadan, kita juga boleh berdoa, ya Allah,
Berikanlah kekuatan kepadaku, kekuatan iman, kekuatan fizikal, kekuatan jasmani untuk kita menghidupkan Ramadan. Sebab itu ulama kata apabila seorang mukmin itu bertemu dengan Ramadan, maka dia telah bertemu dengan dua jihad yang besar. Dua jihad, tuan-tuan. Maknanya apabila kita bertemu saja Ramadan, kita bertemu dengan dua jihad. Kita akan menghadapi dua peperangan yang besar. Pertama dipanggil jihad finnahar, jihad pada siang hari. Iaitu jihad pada siang hari dengan kita berpuasa. Dan puasa orang beriman berbeza dengan orang Islam. Ada beza ke Ustaz? Ya. Seperti mana Imam Al-Ghazali membahagikan puasa ini kepada tiga bahagian, tiga jenis golongan puasa. Jadi tuan-tuan, pada siang hari kita akan berjihad pada siang hari itu dengan berpuasa. Kita menahan pada perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Bukan setakat itu saja tuan-tuan. Kita tahan mata kita, kita tahan telinga kita, mulut kita daripada perkara-perkara yang haram. Itu dipanggil jihad di siang hari. Kita bukan hanya berpuasa di siang hari hanya sebatas tak makan, tak minum lah. Tuan-tuan, itu bukan kita nak, tuan-tuan. Sebab apa Nabi kata ramai yang berpuasa tetapi mereka hanya dapat dua perkara saja, lapar dan dahaga. Kita tak nak yang tu, tuan-tuan. Orang tak Islam pun kalau dipuasa dia dapat benda yang sama juga, iaitu lapar dan dahaga. Kita nak lebih daripada itu. Itu apa, tuan-tuan? Ar-Rayyan, iaitu syurga Allah yang Allah janjikan kepada hamba-Nya yang berpuasa. Dan yang paling kita nak ialah taqwa. La'allakum tattaqun. Allah kata mudah-mudahan dengan puasa selama sebulan Ramadan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, pertama pada siang hari kita berjihad. Sebab itu orang beriman dipuasa sungguh-sungguh, tuan-tuan. Sebab itu dalam hadis lain Nabi kata apabila kamu berpuasa dan ada orang buat provokasi nak bergaduh dengan kamu, membuat kamu marah nak bergaduh, jangan kamu bergaduh, jangan kamu balas balik. Tetapi katalah kul inni shaim. Katakanlah sesungguhnya aku puasa. Maknanya aku puasa ni, jangan buat aku marah lah. Jangan nak kata apa? Bila kita marah dan sebagainya, terbatal puasa kita nanti. Mungkin tak dapat pahala dan sebagainya. Jadi nak kata Nabi kata kalau ada orang buat kamu marah, kamu katakan kul inni shaim, katakanlah aku sesungguhnya aku puasa. Waktu malam pula dia kata jihad yang kedua dia panggil jihad fil lail, jihad pada waktu malam. Iaitu tuan-tuan jihad waktu kita bertungkus lumus, tuan-tuan, cuba sedaya upaya kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Iaitu dengan solat tarawih, dengan solat qiyamul lail. Tuan-tuan memerlukan pengorbanan dan jihad yang besar. Sebab itu tuan-tuan, tidak hairan pada malam pertama ramai orang di masjid-masjid dan surau. Yang menghairankan tuan-tuan bila malam-malam terakhir yang tinggal Bilal dan imam saja. Itu yang kita hairankan. Sedangkan tuan-tuan orang beriman, kalau kita pergi dekat Mekah dan Madinah tuan-tuan, malam-malam terakhir inilah hotel menjadi mahal. Malam-malam terakhir inilah tuan-tuan bilik hotel langsung tak ada kosong. Sejak dulu sampai hari ini, tuan-tuan. Malam-malam terakhir inilah, tuan-tuan, berbondong-bondong orang, lautan manusia datang. Dan saya selalu katakan, tuan-tuan, pada akhir-akhir Ramadan, manusia lebih ramai daripada bulan Ramadan, daripada bulan haji. Lautan manusia, tuan-tuan. Sampai kalau kita lambat sikit, kita terpaksa solat di depan-depan pintu hotel. Nak kata tak ada tempatnya masjid sebesar tu. Kenapa? Ramainya manusia. Kenapa, tuan-tuan? Kerana mereka tahu bahawa malam-malam terakhir inilah yang Allah berikan suatu keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad yang tak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Iaitu satu malam itu, tuan-tuan, menyamai dengan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Seumpama kalau kita beribadat pada malam itu, kita dicatat dalam buku amalan kita, kita dianggap sebagai orang yang beramal selama 84 tahun. Masya Allah. Nak kata luar biasa. Tapi itulah, tuan-tuan, kena berjihad. Maknanya akhir-akhir itulah godaan banyak. Masa itulah, tuan-tuan, pasar raya buat promosi 70%. Masa itulah, tuan-tuan, beli satu free dua, tuan-tuan. Masa itulah bini kita suruh pergi telur nak buat kuih tu, kuih ni, tuan, macam-macam, tuan-tuan. Kenapa? Sebab ujian. Sebab itu akhir-akhir inilah ganjarannya yang cukup besar. Baik, tuan-tuan, jadi sebagai mukaddimah, bacalah doa agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan dan diberi kesihatan kepada kita, kekuatan iman jasmani untuk kita menghidupkan Ramadan. Dan Ustaz, saya tak
tak ingatlah hafal dalam bahasa Arab. Kita boleh baca dalam bahasa apa sekalipun. Paling-paling kurang, ya Allah, sempatkanlah aku bertemu dengan Ramadan, ya Allah. Berikanlah kesihatan kepada aku, ya Allah. Berikanlah kekuatan iman dan jasmani aku untuk aku terus beribadat kepadamu, ya Allah. Dan akhir sekali, ya Allah, terimalah segala amal ibadat aku selama ini dan pada bulan Ramadan ini, ya Allah, tuan-tuan. InsyaAllah, mudah-mudahan Ramadan itulah yang akan memberi sinar, memberi penolong ataupun syafaat kepada kita di hari akhirat kelak, tuan-tuan. Baik, berbalik pada pengajian kitab kita, tuan-tuan, kita masih lagi berada pada bab yang pertama, iaitu bab yang membicarakan tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap perkara ataupun ibadah. Kalau kita ingat balik, tuan-tuan, hadis yang terakhir yang kita baca hari itu ialah hadis berkaitan dengan solat Jumaat, solat berjemaah. Dah selesai. Jadi pada malam ini kita masuk lagi hadis yang ke-12 muka surat 45. Itu masih lagi dalam bab yang pertama. Iaitu wa an Abi Abbas. Wa an Abi Al-Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allaha katabal hasanati was sayyiat thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Al-Abbas Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang baginda riwayatkan dari Tuhannya yang maha suci lagi tinggi. Dia berfirman, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian dia menjelaskan hal tersebut. Barang siapa menginginkan satu kebaikan lalu dia mengamalkannya. Ini kalau siapa yang bersama saya kitab ini, tuan-tuan, ada kesalahan sikit. Kesalahan sikit tetapi maknanya besar. Iaitu dia tidak ada tak. Dekat sini tak, tuan-tuan. Tidak tu dia tidak ada. Digugur. Maknanya tidak ada. Bila sebab tidak tu tidak ada, maknanya dia jadi lain. Contoh saya kata, tuan-tuan pernah makan ke tak roti canai sekian-sekian? Tuan-tuan kata tidak pernah makan atau tak pernah makan. Jadi maknanya tuan tak pernah makan. Tapi tiba-tiba tidak tu tidak ada. Tak tu tak ada, tuan-tuan. Maka seolah-olah tuan pernah makan roti canai lah. Itu contoh. Jadi kat sini digugur tidak, tuan-tuan. Digugur tidak ni maknanya lain lah. Baik. Jadi yang betulnya, barang siapa yang menginginkan suatu kebaikan lalu dia tidak mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menulisnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Apabila dia menginginkannya kemudian melaksanakannya, maka Allah menulisnya sebagai 10 kali kebaikan, sehingga 700 kali ganda dan sehingga berkali-kali ganda yang banyak. Apabila dia menginginkan keburukan kemudian tidak melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskannya di sisinya satu kebaikan. Apabila menginginkannya kemudian dia melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menulisnya satu keburukan sahaja. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Yang pertama, tuan-tuan, ia datangnya daripada seorang sahabat, iaitu digelar sebagai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni maknanya anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Ibnu Abbas ni namanya Abdullah bin Abbas. Kalau kita cerita dia, tuan-tuan, kisahnya Masya Allah. Dia lahir, tuan-tuan, 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Maknanya Ibnu Abbas ini kanak-kanak lagi. Kanak-kanak lagi. Malah dikatakan semasa Nabi SAW wafat, dia berumur lebih kurang 12-13 tahun. Maknanya kecil lagi. Tapi tuan-tuan, kecil bukan sebarangan kecil. Kecil cili api. Cili padi, tuan-tuan. Tuan-tuan, walaupun dia umurnya belas-belas tahun semasa Nabi wafat, tetapi ilmunya diiktiraf oleh di kalangan para sahabat dan alim ulama akhir ini.
Iaitu tuan-tuan, dia dikenali sebagai orang yang paling hebat dalam mentafsirkan Al-Quran. Anak Ibnu Abbas ini. Yang pertama, kenapa? Kerana Nabi SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas dengan doanya Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Pendek tuan-tuan. Ya Allah, fakihkan, alimkan dia dalam agama. Dan wa'allim dan ajarkanlah dia ilmu tafsir Al-Quran. Tuan-tuan, Masya Allah, Ibnu Abbas ini salah seorang ulama yang menjadi rujukan di kalangan para sahabat. Termasuklah Umar Al-Khattab. Suatu ketika diceritakan tuan-tuan, Umar pernah bawa dia bersama pergi jumpa sahabat-sahabat besar. Lalu ada satu masalah berkaitan dengan pemahaman ayat Al-Quran. Lalu mereka tanya, Umar kata, ni tanyalah ni Abbas ni. Abbas maknanya masa tu dia Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Lalu antaranya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kita dah tahu tuan-tuan, dia berhijrah daripada Mekah dan sebagainya, dia dah orang tua. Jadi Abdurrahman kata kepada Umar, wahai Umar, kamu nak suruh kami tanya budak kecil ni ke? Lebih kurang tuan-tuan. Dia ni sebaya anak kita, wahai Umar. Anak nak kata, dia ni kecil lagi, dia ni sebaya dengan anak-anak kita, wahai Umar. Lalu Umar kata, wahai sahabatku Abdurrahman bin Auf, kamu tahu kan sendiri bahawa dia kehebatannya dalam ilmu yang kamu sendiri tahu, itu ilmu tafsir. Lalu mereka pun senyap tuan-tuan. Ternyata memang apabila ditanya kepada Ibnu Abbas jawab dalam keadaan yang sangat-sangat hebat lah. Dan tuan-tuan, bukan kata, oh Ibnu Abbas ni alim kerana Nabi mendoakannya. Alah tuan-tuan, dalam Islam tuan-tuan, doa-doa tetapi ikhtiar jangan kita tinggalkan. Kita disuruh berikhtiar. Ikhtiar maksudnya berusaha sungguh-sungguh. Ibnu Abbas tuan-tuan, walaupun Nabi SAW mendoakan beliau bukan duduk kat rumah, duduk tunggu wahyu turun. Tidak tuan-tuan. Tunggu ilmu datang tuan-tuan, tidak akan menjadikan kita alim. Tetapi tuan-tuan, dikatakan Ibnu Abbas tuan-tuan cukup suka dengan majlis-majlis ilmu. Di mana-mana ada sahabat yang buat majlis ilmu, pasti ada Ibnu Abbas. Ni nak kata. Sehingga dia dahagakan ilmu tuan-tuan, tak cukup dengan kelas-kelas tu, dia akan tanya dengan sahabat-sahabat yang lebih senior daripada dia. Cuma tuan-tuan nak kata dia beradabnya menuntut ilmu, Masya Allah. Dia katakan tuan-tuan, kalau sahabat ni keluar daripada masjid, dia akan ikut daripada belakang. Dan dia tak panggil tuan-tuan. Kenapa? Mudah-mudahan sahabat tadi mendengar tapak kaki ada orang belakang, pandang belakang dan tanya, wahai Ibnu Abbas, ada apa-apa ke kamu ikut aku? Mudah-mudahan ada orang tanya dia tuan-tuan. Bila ada orang tanya, dia akan tanya soalan berkaitan dengan agama, tentang hukum akam. Tapi dia katakan suatu hari tuan-tuan, dia berjalan-jalan ikut sahabat ni nak menuntut ilmu. Sahabat ni mungkin dia tak dengar ke, dia sengaja buat tak dengar. Dia sampai di jalan, sampai ke rumah dia jauh tuan-tuan daripada masjid. Bila sampai rumah tuan-tuan, dia masuk rumah tanpa menoleh ke belakang. Jadi Ibnu Abbas kata, habislah aku nak. Jadi dia pun penat duduk depan rumah tu. Sahabat yang masuk rumah tadi tuan-tuan, dia perasan macam macam ada orang ikut aku belakang tadi. Dia pun keluar balik buka pintu, nampak Ibnu Abbas. Tanya, wahai Ibnu Abbas, ada apa-apa kamu? Barulah dia tanya tentang hukum hakam yang dia nak tanya tadi. Ni nak cerita tuan-tuan tentang adab talabul ilm, adab penuntut ilmu. Ada orang tuan-tuan beradab dengan guru ni kurang sikit. Hari-hari ni lebih-lebih lagi anak-anak kita. Anak. Malah tuan-tuan, bapak-bapak anak pun bayar juga. Ada orang minta nombor telefon ustaz tuan-tuan. Siang malam dia telefon, dia mesej tanya hukum hakam. Pukul 12 malam dia tanya, pukul 11 malam, pukul 1 pagi dia tanya tuan-tuan. Yang paling dahsyat lagi, bila ustaz ni lambat jawab sikit, dia marah pula tuan-tuan. Hebatnya orang hari ni. Yang paling dahsyat lagi tuan-tuan, kuliah-kuliah yang kita buat tak pernah dia datang pun. Dia hanya tahu apa masalah, dia telefon ustaz ni. Sebab apa? Nombor ustaz ada dekat masjid, nama ustaz ni diminta pada ni. Dia senang saja tuan. Mudah dia. Nak cerita bahawa ini antara adab-adab yang tidak ada pada akhir-akhir ini. Baik. Jadi ada setengah orang malas nak layan. Sebab apa tuan-tuan? Banyak lagi benda yang dia nak buat. Dia senanglah tuan-tuan. Kuliah-kuliah yang masjid buat tak pernah ada. Bukan senang kita tuan-tuan nak jemput orang-orang yang menyampaikan kuliah tuan-tuan. Contoh macam masjid ni tuan-tuan. Saya tengok depan tuan-tuan, nampak hebat-hebat tuan-tuan. Ada profesor, ada doktor. Masya Allah tuan-tuan. Kitab-kitab pula tuan-tuan, kalau kita belajar pondok memang martabat, memang Masya Allah lah. Kitab-kitab tinggi tuan-tuan, bukan kitab-kitab biasa, tidak. Itu pun tak ada orang nak datang belajar lah. Tapi yang sedapnya, dia ambil nombor telefon dekat situ, dia telefon, ustaz nak tanya satu soalan ni. Tuan-tuan.
Tengah malam tuan-tuan. Orang ni pun banyak kerja baik. Ini antara contoh-contoh. Jadi Ibnu Abbas tuan-tuan, Masya Allah, dia sangat beradab dengan para sahabat. Itu dengan tuan-tuan gurunya sendiri. Baik. Jadi Ibnu Abbas ni kata, iaitu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan fima yarwi, iaitu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang baginda riwayatkan daripada Tuhannya yang maha suci lagi tinggi. Kita tuan-tuan biasa dengar apabila sahabat ni berkata aku ambil daripada Nabi ataupun aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi telah bersabda. Kali ni tidak tuan-tuan, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan benda ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu kalau kita tengok terjemahan dia kata berfirman. Berfirman tuan-tuan, kalau kita belajar bahasa orang Melayu ni memang masya-Allah. Kalau kata berfirman nisbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersabda maknanya nisbahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bertetah nisbahnya kepada raja. Jadi tuan-tuan, orang kita tahu dah, bila berfirman tu Allah Subhanahu wa taala. Bila bersabda itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata-kata. Berfirman, bersabda, bertetah, berkata-kata, sama aja. Cuma nisbah tu. Sebab itu kalau ada orang kata Allah Subhanahu wa taala bersabda, kita rasa kita faham tapi tak kenalah. Jadi tuan-tuan, hadis ini dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berfirman. Bila berfirman tuan-tuan, nisbahnya kepada Al-Quran. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran. Tiba-tiba kenapa dalam hadis sebut Allah berfirman? Inilah tuan-tuan yang dinamakan iaitu hadis kursi. Hadis kursi. Dia ada dua, hadis Nabawi dan hadis kursi. Jadi tuan-tuan, hadis kursi ni senang mudah kita nak faham tuan-tuan. Ialah hadis yang mana maknanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, lafaznya daripada lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbezaan dari antara hadis kursi dengan Al-Quran tuan-tuan mudah. Al-Quran tuan-tuan makna dan lafaz 100% datang daripada Allah. Itu Al-Quran. Jadi hadis kursi ialah makna datang daripada Allah, lalu Allah bagi wahyu kepada Nabi, Nabi menyampaikan melalui perkataan lafaznya sendiri. Itu hadis kursi. Perbezaan yang kedua di antara hadis kursi dengan Al-Quran tuan-tuan, Al-Quran boleh dibaca dalam solat. Maknanya kita baca dalam solat tak ada masalah. Lebih-lebih tarawih ni kita nak khatam Al-Quran beres, tak ada masalah. Tapi hadis kursi tuan-tuan, walaupun ia berfirman, Allah berfirman, dia tidak boleh dibaca dalam solat. Kalau kita baca dalam solat, terbatal solat kita. Contohnya kita hafal hadis ini. Innallaha katabal hasanat. Contoh tak? Kita hafal hadis ni, kita bawa dalam solat tuan-tuan. Tuan-tuan, terbatal habis tuan-tuan tak? Sebab apa? Walaupun Allah berfirman, tetapi ia bukan Al-Quran, tetapi hadis kursi. Okey. Perbezaan yang ketiga tuan-tuan, apabila kita nak membaca Al-Quran mengikut mazhab Syafi'i, kita kena ada wudu. Tetapi hadis kursi tak perlu wudu. Baik. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima tuan-tuan, perbezaan Al-Quran dengan hadis kursi. Apabila kita baca Al-Quran, setiap huruf diberi ganjaran seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, setiap huruf itu diberi asyaratun hasanat, itu 10 kebaikan. 10 kebaikan. Dan Nabi kata wala aqulu alif lam mim wahid. Aku tak kata alif lam mim satu, tetapi alif satu, mim lam satu, mim satu, maknanya 30. Hadis kursi tuan-tuan tak diberi macam itu pahala, tetapi diberi pahala secara borong, secara umum. Contohnya malam ni kita baca hadis, kita dapat pahala secara borong. Tapi Al-Quran tuan-tuan, setiap huruf itu diberi ganjaran, diberi pahala. Satu huruf 10 kebaikan, 10 ganjaran. Baik. Dan tuan-tuan, ulama kata Al-Quran itu ialah mukjizat. Maknanya mukjizat iaitu cabaran kepada orang yang nak memusuhi Allah dan Rasulnya, mendatangkan ayat yang sama. Mukjizat. Al-Quran itu mukjizat. Perkara luar biasa yang berlaku kepada para Rasul dan Nabi. Tapi hadis kursi bukan mukjizat. Itu antara beberapa perbezaan antara hadis kursi dengan hadis Al-Quran. Itu hadis kursi dengan Al-Quran. Baik. Jadi tuan-tuan, kita tengok balik ni hadis kursi. Allah berfirman, iaitu Allah kata innallaha katabal hasanat, sesungguhnya
Allah telah mencatatkan, menetapkan, menghuraikan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Thumma bayyana dzalik, lalu diterangkan kepadanya. Maknanya tuan-tuan, benda baik kita dah tahu, benda jahat kita pun dah tahu. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis lain, Nabi kata al halalul bayyin wal haramu bayyin. Halal perkara yang halal itu kamu telah jelas, dan perkara haram itu telah jelas. Cuma di antara kedua-duanya ada dipanggil perkara yang ketiga, iaitu mutasyabihat, syubhat. Ada. Maknanya tuan-tuan kita tahu, ada, khinzir itu haram, daging ayam itu halal, perniagaan itu halal, riba itu haram. Maknanya tuan-tuan dah jelas. Sama juga dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan kepada kamu kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Baik. Faman hamma bihasanatin, siapa yang hamma, maknanya tuan-tuan apa dia? Iaitu kalau di terjemahan kita ini dia kata siapa yang menginginkan satu kebaikan. Hamma bercita-cita, niat nak melakukan suatu kebaikan. Tuan-tuan, niat saja tuan-tuan. Berada dia niat nak melakukan suatu kebaikan. Tiba-tiba macam mana falam ya'malha, tiba-tiba tak terjadi seperti mana yang diniatkan. Contohnya tuan-tuan malam ni, kita dekat office tadi tuan-tuan nak paskat pukul 5 tadi, kita dah niat dah, aku nak naik motor balik cepat-cepat, nak siap-siap pergi masjid solat berjemaah, lepas tu dengar kuliah sampai solat isyak. Dah niat dah tuan-tuan. Tiba-tiba sampai rumah, baru lepas mandi pakai baju Melayu, pakai apa-apa, tiba-tiba isteri kata, bang, saya dah sakit perut ni bang, nak beranak lah ni bang. Nak. Jadi kita pun tak jadi tuan-tuan, sak ambil kereta bawa pergi hospital. Kita niat tadi tuan-tuan nak dengar kuliah maghrib, nak solat berjemaah di masjid, tiba-tiba tak jadi. Tuan-tuan, apa yang kita dapat? Nih, nak kata Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis ini, ya malakatabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Masya-Allah. Walaupun dia tidak melaksanakan seperti mana yang diniatkan tadi tuan-tuan, jangan risau, jangan bersedih, jangan berduka cita. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala tetap menulis, mencatat orang ini kebaikan hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Apa maksud kebaikan sempurna tuan? Seumpama orang ini dia datang ke masjid, salat berjemaah, dengar kuliah, lepas tu salat berjemaah isyak lagi. Sedangkan ketika itu dia kat hospital tuan-tuan. Tuan-tuan ni nak kata Masya Allah, sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Dengan niat tuan-tuan tak jadi nak buat, tiba-tiba tetap dapat pahala yang sama. Dengan syarat niat itu bukan niat-niat saja. Niat nak datang masjid tapi pukul 7.30 masih tengok TV lagi tuan-tuan. Itu bukan niat tuan-tuan. Itu mempermainkan niat tadi. Baik. Contoh lagi tuan-tuan, mudah kita faham. Iaitu seorang lelaki yang nak bersedekah. Dia kata, dengar masjid nak dengar masjid memerlukan dana untuk beli makanan berbuka puasa. Ada tinggal lagi 2 orang. Ada satu orang satu hari 1,200 contoh dah. Dia pun tuan-tuan balik kerja tadi, bukan masuk ATM dia, pak pecik 1,200 letak poket. Memang nak datang, memang nak bagi kepada bendahari, nak sponsor tadi. Sampai-sampai Assalamualaikum tanya bendahari semua, saya nak sponsor ni 1 malam lagi ada. Saya nak sponsor. Tengok-tengok, Allah, hilang tuan-tuan. Cari-cari ya Allah Kak Man. Rupanya dah jatuh hilang. Tuan-tuan jangan bersedih, jangan risau. Kenapa? Walaupun kita tak sempat nak bagi pun, tetapi kita ada niat tadi tuan-tuan, Allah melihat kepada niat kita. Allah tetap mencatat kepada kita seumpama kita melakukan perkara tersebut. Masya Allah. Baik. Itu kalau kita tak jadi buat. Sekiranya kita dapat jadi buat, apa yang Allah sebut dalam hadis ni? Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'ashran hasanatin. Dan sekiranya dia bercita-cita, dia berniat melakukan suatu kebaikan, memang ternyata dia dapat melaksanakannya, Masya Allah, tuan-tuan, dapat melaksanakannya, apa tuan-tuan? Maka katabaha Allahu 'ashra hasanat, maka akan dicatat baginya 10 kebaikan. Dia buat satu perkara tuan-tuan, tetapi digandakan 10. Bermula dengan 10 kebaikan. Sampai tuan-tuan, sampai mana? Iaitu ila sab'ati mi'ah. Iaitu sehingga 700 kali ganda. Di'fin ila ada'afin kathirah. Malah Nabi sebut lagi dalam hadis ini, iaitu Allah berfirman, sehingga berlipat ganda banyaknya. Maknanya tak terkira banyaknya. Contoh macam sama tadi, kita niat datang ke masjid. Nak dengar kuliah lagi. Alhamdulillah kita dapat duduk dengar
tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, bukan satu benda yang Allah bagi, tapi Allah bagi kita bermula dengan 10 kali ganda sehingga ila 700 kali ganda sehingga ila ad'afin katsirah, sehingga berlipat-lipat kali ganda banyaknya sampai tak terkira banyaknya, masya-Allah. Nak cerita tuan-tuan, pertama niat nak buat baik, tiba-tiba tak jadi buat tuan-tuan, maka tuan-tuan tetap diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seumpama kita melakukan perkara yang kita niatkan tadi. Tetapi kalau kita niat dan kita dapat melaksanakannya tuan-tuan, masya-Allah, itu lebih baik lagi. Itu Allah bagi lebih lagi. Itu bermula 10 kali ganda. Asyaratun hasanat, itu 10 kali ganda. Ila 700, itu sehingga 700 kali ganda. Ila ad'afin kathirah, dan berlipat ganda banyaknya. Nak kata tak terkira banyak. Baik. Wa in hamma bisayyi'atin, sebaliknya ada orang niat nak buat jahat tuan-tuan. Nak tuan-tuan ni, dia niat nak buat jahat. Malam ni dia kata dengar-dengar ramai orang balik kampung ni. Tak? Dia dah rancang dah tuan-tuan. Dah rancang dah. Iaitu dia nak buat jahat. Nak buat jahat. Falam ya'malha, tiba-tiba tak jadi tuan-tuan. Tuan-tuan, berhati-hati apabila mendengar hadis ni. Takut kita salah faham jadi benda lain. Sebab itu tuan-tuan, bila kita salah faham, habislah. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi ini, wa in hamma bisayyi'atan, sekiranya dia bercita-cita, dia berkeinginan melakukan satu keburukan, satu kemaksiatan, satu dosa, falam ya'malha, tiba-tiba tak terjadi. Tak jadi tuan-tuan apa yang diniatkan tadi. Contoh, malam ni nak pergi minum arak, malam ni nak buat perkara-perkara yang tidak elok, nak merompak rumah orang tuan-tuan, tapi tak jadi tuan-tuan. Falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Iaitu Allah kata apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya satu kebaikan. Ustaz, saya tak salah dengar ke? Ya, tak salah. Dia niat jadi, niat nak buat dosa. Nah, tiba-tiba tak jadi nak buat dosa. Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya satu kebaikan, pahala pula. Ustaz, tak salah ke kitab ni? Tidak salah. Tak salah ke saya dengar? Tak salah tuan-tuan, betul. Tapi tuan-tuan, bukan kata kita nak buat jahat. Macam tu, Ustaz, lebih baik saya nak buat jahat saja. Niat buat jahat, lepas tu tak jadi buat. Dapat pahala? Tidak tuan-tuan. Yang dikatakan dapat pahala ini, dia nak betul-betul tuan-tuan, dah rancang cantik dah tuan-tuan. Malam ni aku nak rompak rumah orang ni sekian-sekian. Nak rompak rumah orang ni sekian-sekian. Tiba-tiba tuan-tuan, dia lalu dekat masjid macam mana dengar kuliah tentang bab mencuri tuan-tuan. Mencuri dosa besar ni sekian-sekian, tak boleh dimaafkan sekian-sekian. Dia pun insaf tuan-tuan, bertaubat tuan-tuan, tak jadi judi. Maka tuan-tuan ditinggalkan perkara tadi tuan-tuan, mendapat pahala, masya-Allah. Tuan-tuan, pernah saya dapat cerita ini daripada tuan guru saya. Anak ni cerita ini bukan cerita daripada hadis tuan-tuan. Cerita ini datangnya daripada tuan guru saya semasa saya belajar di pondok dulu. Dia kata tuan-tuan, ada seorang budak ni nakal sungguh. Nakal tak nakal tuan, mak dia ni ada anak seorang ni je, anak tunggal tuan-tuan. Suami tak ada, anak seorang ni, anak lelaki. Tapi nakal, setiap malam keluar. Tuan-tuan, budak kalau setiap malam keluar ada masalah lah tu. Kena hati-hati dengan anak kita. Waktu malam saja dia keluar. Waktu keluar saja malam tuan-tuan ada masalah lah tu. Dia tidak ada buat benda yang berfaedah tuan-tuan, kecuali melepak, membuang masa. Itu tak apa lagi. Tapi dah sampai mengganggu ketenteraman orang lain tuan-tuan, itu masalah. Jadi mak dia dah dengar dah, anak dia pergi curi ayam orang lah dan sebagainya lah. Tapi itulah, mak ni ada seorang anak ni saja. Selalu anak dia keluar, nak, tolonglah nak, kamu bertaubatlah nak, jangan buat macam ni nak, ya. Ingat Allah, Allah. Tak ada dengar juga. Suatu hari tuan-tuan, dia rancang dah. Dia nak pergi curi rumah orang lama tuan-tuan, orang bela ayam tuan-tuan. Dia nak pergi curi ayam ni. Jadi semasa dia nak masuk, nak pergi curi kat rumah sebelah tu, dia kena melalui balasah, itu surau. Surau itu tinggi tuan-tuan. Jadi dia kena ikut bawah balasah. Semasa dia nak lalu di bawah balasah tu, dia terdengar ustaz tu sedang ceramah. Ceramah didengar dengan syok-syok. Rupanya ceramah ustaz tadi intipatinya masuk dalam kalbunya tuan-tuan, mengalir air mata tanpa sedar. Mungkin ustaz tu kata ni, kita kalau berdosa, kalau mati habislah kita ni, nak minta maaf dengan siapa lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia terkesan dalam hatinya, menangis tuan-tuan. Akhir sekali balik tak jadi mencuri ayam. Tak curi ayam dah. Alhamdulillah. Maknanya perbuatan budak tadi yang niat nak curi orang tadi, tiba-tiba tak jadi tuan-tuan, dia dapat pahala. Kenapa? Sebab dia meninggalkan kerana takut akan Allah. Dan ceritanya tuan-tuan,
Bila dia balik tu mak dia pun pelik, biasa pukul 12 malam balik, ini awal kan? Tak. Tapi mak dia perasan tuan-tuan, sejak dia balik hari tu dia tak keluar malam lagi dah, tak keluar pergi mana-mana. Asyik duduk dalam bilik je solat, masya-Allah, solat siang malam. Mak dia pun alhamdulillah, ya Allah, akhirnya anak aku akhirnya doa aku dimakbulkan, ya Allah, alhamdulillah anak aku berubah secara total. Daripada suka berjalan malam, hari ni tak pernah keluar rumah, hanya duduk dalam bilik solat saja. Cuma masalahnya dia ni tak nak makan, tak nak minum. Mak dia bawa makanan tu, nak makanlah nak. Dah lama kamu tak makan. Tak nak mak, saya nak solat lagi. Solat sunat, nak solat taubat. Akhir sekali tuan-tuan, mak dia hantar lagi, tiba-tiba anak dia masih sujud lama sungguh. Ringkaskan cerita, mak dia kata, kenapa lama sangat sujud? Pegang-pegang kaki tuan-tuan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia mati dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita tuan-tuan hidayah bila dia sampai dah. Jadi tuan-tuan, saya nak huraikan lebih, tak boleh dah. Loceng dah berbunyi. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu datangnya kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.